Pilihan raya kecil Pelangai telah pun melabuhkan tirainya. Di saat mungkin adalah sesetengah rakan-rakan Perikatan Nasional yang masih lagi hendak menggunakan hujah, lihatlah undi telah pun swing ke arah Perikatan Nasional. Bagi saya, hujah tersebut sudah tidak boleh digunakan secara meluas lagi dah. Tidak boleh dibanggakan lagi. Sebab kalau anda tanya saya, keputusan PRK semalam adalah tidak memuaskan. Perikatan Nasional sepatutnya boleh melakukan lebih baik berbanding itu. Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Perkara-perkara yang bakal saya nyatakan dalam video ini mungkin akan mengundang perasaan kurang senang di kalangan penyokong dan juga pimpinan Perikatan Nasional. Tetapi saya kena berpegang kepada hadis Nabi, iaitu berkata benarlah walaupun pahit. Jadi inilah saya cuba untuk menyampaikan perkara yang benar kepada anda, wahai Perikatan Nasional, supaya anda dapat meneliti dan juga menyelaminya. Semalam telah pun berlangsung pilihan raya kecil Dun Pelangai di Pahang yang terpaksa diadakan ekoran kematian penyandangnya, iaitu Johari Harun yang terlibat dalam nahas kapal terbang dekat Elmina baru-baru ini. Di mana kalau kita perhatikan tuan-tuan dan sekalian, ketika PRU yang ke-15 dulu, Johari telah berhadapan dengan serangan 4 penjuru, iaitu beliau sendiri yang mewakili Barisan Nasional menentang calon daripada Perikatan Nasional iaitu Cikgu Kasim dan juga Ahmad Wafiuddin Syamsuri dari Pakatan Harapan serta Isa Ahmad dari Parti Pejuang. Di mana keputusan menyaksikan Johari telah berjaya memperoleh undi sebanyak 7,308 mengatasi pencabar terdekatnya iaitu Cikgu Kasim yang memperoleh undi sebanyak 3,260. Manakala Ahmad Wafiuddin pula daripada Pakatan Harapan memperoleh undi sebanyak 2,031 dan Isa bin Ahmad ni pula memang hilang deposit lah, di mana majoriti untuk Johari ini ialah 4,048 undi. Untuk PRK pada kali ini pula menyaksikan pertembungan 3 penjuru antara Cikgu Kasim yang kekal mewakili Perikatan Nasional menentang wakil dari Barisan Nasional iaitu Datuk Amizar Abu Adam dan juga wakil bebas iaitu Hasli Helmi bin Zul Hasli. Di mana pada kali ini Datuk Amizar berjaya memperoleh undi sebanyak 7,324 undi, menewaskan Cikgu Kasim sebanyak 4,375 undi. Hasli Hazmi pula memang sekadar melengkapkan senarai itu saja. Tetapi tuan-tuan sekalian, ini sekadar kita nak beritahu on record. Sepatutnya berdasarkan kepada keputusan PRU 15 dulu, Datuk Amizar ini sepatutnya memperoleh undi lebih kurang dalam 9,000 ke 10,000 lebih undi. Sebab kita nak gabungkan antara undi Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Ialah mereka kan sekarang geng. Tetapi apa yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan sekalian ialah undi Amizar hanya bertambah lebih kurang dalam 16 undi macam tu je lebih kurang. Tak banyak pun pertambahannya. Sedangkan Cikgu Kasim pula telah berjaya menambah undi lebih kurang 1,100 lebih dan memotong majoriti yang telah diperoleh ketika PRU 15 dulu daripada 4,048 kepada 2,949 undi saja. Dari satu segi memang kita akui swing pengundi itu berlaku dan kita yakini undi-undi yang swing itu adalah undi-undi mereka yang selama ini menyokong Barisan Nasional. Manakala undi yang menyelamatkan Amizar ialah undi mereka yang menyokong Pakatan Harapan. Tetapi tuan-tuan sekalian, seperti mana yang saya katakan pada awal video tadi, sampai bila kita hendak berselindung dan juga mengkosmetikkan kekalahan Perikatan Nasional ini dengan lihatlah undi swing dan sebagainya. Sebab benda ini kita dah gunakan banyak kali tahu hujah ini. Masa PRN dulu pun, pilihan raya negeri, kita orang kata apa, riding on perubahan undi ini. Penyokong-penyokong Barisan Nasional telah banyak mengundi Perikatan Nasional hingga menyebabkan obviously Kelantan, Kedah memang ngap sayut dan kemudian dekat Selangor pun kita telah memecahkan 2/3 dan macam-macam lagi lah. Dan ketika PRK dekat Pulai dan juga Simpan Jaram pun sama juga. Walaupun Pulai ini merupakan kawasan yang 50-50, Melayu dengan Cina peratusan lebih kurang dan Simpan Jaram pula peratusan Melayu pun taklah sebanyak mana dia punya perbezaan tu, tetapi undi telah bertambah untuk Perikatan Nasional dan kita tetap menggunakan hujah, lihatlah undi Melayu telah pun pergi kepada Perikatan Nasional. Tetapi dekat Pelangai ini tuan-tuan sekalian, kawasan ini adalah kawasan majoriti Melayu. Peratusan Melayu dekat sini lebih daripada 70%. Jadi kalau kita nak gunakan sentimen orang Melayu dah mengundi Perikatan Nasional ini, sepatutnya dekat Pelangai ini kita tak ada masalah untuk menang. Sepatutnya dekat Pelangai ini Perikatan Nasional boleh buat lebih baik lagi berbanding hanya mendapatkan 4,000 undi lebih saja. Sebab kita nak riding on Melayu dah sokong PN kan. Tetapi yang berlaku ialah undi yang bertambah pun tidak sebanyak mana. 1,000 lebih undi sahaja. Manakala undi untuk Barisan Nasional tidaklah begitu terjejas sangat dan sebagainya. Jadi di sini tuan-tuan sekalian,
ada banyak perkara yang kita kena bincangkan. Sebab kita tak nak Perikatan Nasional ini hanya kekal dengan sentimen Melayu menyokong PN dan sebagainya. Sebab kita lihat masa PRU16 dulu, memang Melayu menyokong Perikatan Nasional. Kemudian masa PRN pun sama juga. Undi Melayu ke arah Perikatan Nasional meningkat ke arah 84%. Tetapi bila dekat Pelangai ini, bila undi Melayu ni sepatutnya banyak, tengok-tengok kalah juga, itu memang merupakan satu isyarat yang jelas kepada pimpinan Perikatan Nasional betapa anda kena bekerja lebih keras lagi untuk menakluk hati dan juga minda para pengundi, tak kira kaum apa sekalipun. Sebab hujah-hujah berdasarkan sentimen ini hanya akan membawa anda ke satu tahap saja dan tidak akan lebih daripada itu. Itu yang saya cuba sampaikan, tuan-tuan dan sekalian.